Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, kaki tangan pegawai Masjid At-Taqwa TTDI Kuala Lumpur, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, man mata wa alaihi siyam syahrin falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan, rawahu Tirmizi. Yang mana bermaksud, sesiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini juga dinakalkan di dalam kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi pada juzuk yang kelima oleh Syekh Marbawi. Hadis ini adalah hadis yang sangat signifikan sebenarnya dengan kita ketika mana kita nak berada di hujung-hujung Syaban dah. Ramadan ni around the corner. Ramadan around the corner. Tak lama lagi dah tuan-tuan kan kita punya Ramadan ini. Sekarang dah 23 Syaban. Lebih kurang 23 Syaban. Jadi kita dah nak masuk Ramadan. Jadi persoalan-persoalan berkenaan dengan Ramadan banyak diutarakan. Dan kebanyakan daripada siri-siri kuliah ustaz-ustaz ni cerita berkenaan dengan kelebihan Ramadan, apa yang nak dibuat untuk Ramadan dan juga persediaan Ramadan. Tapi malam ni saya nak ubah sikit. Kita tak nak cerita tentang persediaan, nanti ustaz-ustaz lain dah cerita dah. Kita tak nak cerita tentang kelebihan Ramadan, ustaz lain dah cerita dah. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan fidyah. Fidyah. Ramai orang dia kata fidyah ni tak ada apa lu ustaz, tak perlu nak cerita. Dia bukan soal tak perlu nak cerita, sebab fidyah ini adalah ketetapan syarak yang dinakalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran supaya kita faham. Supaya kita faham. Dan sebab apa tuan-tuan, kalaulah kita tidak memahami berkenaan dengan konsep fidyah, dirisaukan ketika mana kita meninggal dunia, ada hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak clear lagi. Hutang kita dengan Allah tapi tertakluk dengan manusia, iaitu tertakluk kepada orang fakir miskin. Allah nyatakan dalam Quran, Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan puasa ganti sakit musafir. Ini Allah sebut dalam Quran, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah sebut dalam Quran, dia kata apa, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka. Ini merujuk kepada orang yang sakit, yang biasa, sakit biasa, kemudian yang musafir. Dan disebutkan berapa banyak yang ditinggal, dia kena ganti banyak tu je. Bukan nak perlu berganda pun, tidak. Kemudian disebutkan itu pada hari-hari yang lain. Makna kata dia ganti ni selepas daripada Ramadan itu, lepas haram berpuasa, iaitu Syawal, 1 Syawal dia haram berpuasa. Lepas daripada tu dia nak qada boleh, dia nak ganti tidak ada masalah. Bila-bila waktu boleh. Sebab itu orang bincang, boleh ke nak gabung di antara puasa sunat, puasa qada dan sebagainya. Para ulama ada hurai detail lah berkenaan dengan perkara semua. Nanti ustaz-ustaz lain pun cerita jugalah. Saya punya kecenderungan, kalau ada kuat tubuh badan, puasa asing-asing. Nak puasa 6 dulu boleh, habiskan 6, lepas tu nak puasa qada boleh kalau kita punya kudrat kuat lah. Kalau kita punya kudrat kuat. Kalau puasa ni tuan-tuan, wasaumuli wa ana ajzibi, sebutkan dalam hadis, asyamuli wa ana ajzibi. Puasa ni untuk Allah dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang berpuasa. Bermaksud apa? Kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kelebihan kepada kita, tapi yang yakin dia bahawa puasa tu untuk Allah. Selesai masalah. Kita berpuasa ni tanda kita nak dekat dengan Allah. Itu je. Tanda kita nak dekat dengan Allah, kejelasan nak bagi kekuatan kepada tubuh badan kita ni untuk lagi rapat dengan Allah. Ada orang dia kata berpuasa dia penat, banyak tidur,
Ada orang dia ambil pendekatan bahawa dengan puasa ni menajamkan fikiran dia. Ada sahabat saya kan, dia orang yang rajin untuk dia menulis lah, menulis. Dan dia kata kalau lagi berpuasa, lagi banyak dia nak tulis. Kan Allah bagi macam-macam. Kita kata habis tu kalau kata waktu makan ni, kata kalau waktu makan lunch pukul 1 sampai 2, pukul 2 dah start ngantuk dah. Nak tulis apa? Pegang-pegang keyboard. Keyboard tengok kita, bukan kita tengok keyboard. Macam tu lah contoh nak bagi tahu tuan-tuan. Tapi orang yang berpuasa ni Allah bagi kelebihan. Itu kita tak tahu, setiap orang tu berbeza-beza pada kelebihan tersebut. Dan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya, tak berdaya ini berpuasa kerana tua atau sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Disebutkan dalam kitab Bahrul Madi, fuqara wal masakin, orang fakir dan juga orang miskin nak kena bagi, nak kena bayar. Okey, jadi kita kata habis tu apa cerita Ustaz? Ustaz nak cerita malam ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hutang. Itu ceritanya. Kita nak cerita bagi tuan-tuan berkenaan dengan hutang. Hutang yang bagaimana? Hutang yang berkait dengan fidyah. Jadi ada beberapa golongan yang dia beranggapan bahawa aku dulu tak puasa tak apa kot, Allah ampunkan. Kalau kata tinggal, kena ganti ke tidak? Wajib ganti. Walaupun ceritanya cerita 30 tahun lepas. Kita muda, waktu tu muda. Datang KL umur 70, tahun 70-an, umur 20. Contoh lah kan. Datang KL tahun 70-an, 80-an, umur 20 time tu tuan-tuan. Itu pun agama tak adalah nak kuat sangat, nak strong sangat agama tu. Tapi adalah sikit-sikit. Bolehlah puasa pangkal, puasa ujung puasa. Kan puasa, maaf saya sebut, saya pernah jumpa orang dia puasa 1 dengan puasa 29 dengan 30, dia memang puasa. Habis tu kita kata puasa kedua, puasa ketiga, puasa keempat, dia kata tak ada dia. Dia kata yang penting waktu puasa pertama tu. Sebab tu ramai orang sanggup balik kampung nak buka puasa yang pertama dengan mak bapak dia. Masuk puasa kedua, haram, hilang puasanya. Jadi kena kira tak? Kena kira. Apabila disebutkan dalam Quran, apabila orang berhutang, kita hutang satu orang dengan satu orang, ila ajali musamma, sampai waktu yang tertentu, kita tetapkan tempoh. Allah sebut dalam Quran faktubuh, kena tulis. Yang dibuat oleh bank-bank tu betul lah tu. Perbankan tu, bank-bank kalau dia bagi hutang ke orang, keluar dia punya surat, surat berkenaan dengan penawaran hutang tersebut dan sebagainya, berapa tempoh bayaran dia, rumah ke, berapa bulan, berapa ratus bulan, berapa tahun, contoh macam tu. Dia dah bagi tu siap-siap faktubuh, betul lah tu. Kemudian tanda tangan kita dekat bawah, macam-macam tuan-tuan. Jadi clear benda tu. Kalau perbankan pun boleh buat macam tu, kita dengan Allah kita terlupa, kita ada hutang dengan Allah, tapi kita tak tulis. Ramai orang tak tulis. Dan ramai orang apabila berlaku kematian, kadang-kadang ada yang rujuk kita lah, ada rujuk saya, dia kata ni Ustaz, mak saya meninggal, apa perlu dilakukan? Kita kata selesaikan hutang dulu, senaraikan harta yang ada. Dia pun sebutlah harta mak dia apa semua yang ada, okey, kita kata hutang semua dah clear ke belum? Hutang, adik-beradik lain ni kelang kabut dah. Adik-beradik lain cakap dekat kita, dia kata Ustaz, kita orang ni Ustaz dah tak sabar lah nak dapat duit mak, tak sabar dah. Kita kata sabar dulu, hitungkan duit mak kau ni berapa banyak, dan hitungkan hutang mak kau ni berapa banyak. Dia pun kira lah hutang. Rupanya mak dia ada hutang dengan orang 2-3 orang bagai, mak dia ada hutang, orang pun ada hutang dengan mak dia, kalkulit. Lepas tu kita kata, ada tak mak tu tinggal puasa dulu? Ada tak mak tu tinggal puasa? Tanya dia, ada tak? Dia pun kata, saya mana tahu Ustaz, tengok mak puasa macam kita sama je. Confirmkan dengan bapak dia. Nak confirm ni, confirm dengan bapak dia. Tanyakan bapak dia, Haji, makcik dulu ada tak tinggal puasa? Dia pun fikir-fikir, dia kata dalam tempoh 10 tahun ni tak ada. Sebab dah balik haji, tak adalah tinggal puasa. Okey, selesai. Waktu mula-mula kahwin ke apa ke, ada tak tertinggal puasa ni isteri haji ni? Haji duduk kejap, haji fikir dulu. Mungkin waktu saya terus cakap tak berfikir, fikir dulu. Dia pun kata bagi saya setengah jam lah.
saya nak minum apa semua, datang patah balik. Dia kata, ustaz umur 20 dulu ustaz, mula-mula kahwin umur 22, 23 kahwin tu ustaz. Macam tu lah ustaz. Awal puasa balik kampung, puasa balik KL balik hilang. Saya kata yang makcik je ke hilang? Tak, dengan saya pun hilang tak? Dengan suami-suami tu pun hilang juga. Aduhai, kita kata Pak Haji pun kena kira jugalah. Dia kata nak kira macam mana? Kita kata tak apa, kita pun buat calculation setiap tahun. Ambil daripada tahun 1980, 1980, 81, 82, 83, 84, kita punya andaian semua puasa adalah 30 hari. Sebab paling tinggi 30 hari, paling kurang 29. Tapi kalau kita lebihkan tak ada masalah lah. Sebab kita pun tak tahu tahun tu berapa hari puasa. Dan kita pun pernah berlaku 2 tahun lepas. Tahun lepas, 2 tahun lepas. Puasa kita ingatkan 30, tiba-tiba 29, kelang kabut satu Malaysia. Kan, yang KL ni kelang kabut, nak raya mana, semua tekan minyak balik kampung. Kan, dia beranggapan besok boleh balik. Kalau 30 hari, tahu-tahu 29. Dah umum dah. Sebab nampak dekat Sabah ke apa ke, anak bulan dah selesai, tak boleh nak kata apa. Jadi kita punya calculation ihtimal dia 30 hari. Calculate 1980, 81, 82, 83, 84, tolakkan 3 hari je. Tolakkan hari pertama, tolakkan hari 29, tolakkan hari 30. Kan? Jadi tuan-tuan lebih kurang 27 hari tak puasa. Calculate, dia dah dapat amount hari dia, dah dapat tahun dia. Saya kata okey, yang ni bawa pergi pusat zakat, dia kira kan. Kira-kira beribu tuan-tuan. Beribu. Dia kata, ustaz, banyak ribu kena bayar lah ustaz. Habis tu nak buat macam mana, bayar je lah. Tak boleh kautim ke ustaz? Tak boleh kautim ke? Saya pun aduh, pening kepala tuan-tuan nak cakap macam tu. Kita pun kata, saya tak berani lah nak kautim ni, hukum Allah. Hukum Allah. Cuma haji nak kautim ni, kadar bayaran ni tengok negeri lah. Kan? Kalau KL RM4, KL kadar fidyah dia RM4. Saya kata ada yang murah sikit, Negeri Sembilan, RM1.75. Sebab dia guna calculation bukan half, dia guna 1/4. Calculation asas dia 1/4. Tapi kita belah sini kita guna half. Bila guna half tu dia jadi RM4 lebih kurang. Kan? Dia punya ikut segantang. Satu gantang ni berkecamaan dengan kalau kata RM7. Bermaksud satu gantang penetapan kadar zakat tu memang tetap dah. Contohlah RM7, RM8 kan, dia adalah RM7. Jadi bila RM7, 1/4 daripada RM7, RM1.75. RM1.75. Jadi dia ada half lebih kurang RM3.50. RM3.50, jadi bayar penuh jadi RM4. KL tetap RM4. KL tetap RM4. Dia kata RM4 tinggi ustaz. Kan, ada tak boleh kautim ke apa ke? Saya kata tak tahulah. Tapi nak tak nak kena bayar. Sebab kita kalau mazhab Syafi'i kita ganda. Kan, dia akan jadi gandaan. Mana kata tiap-tiap tahun tu kena kira. Tahun 80 dah berganda dah. Tahun 81 berganda lagi. 82 ganda lagi. 83 ganda lagi. Tuan-tuan, dia kata saya ni pergi haji umur 50 ustaz. Jadi 25 sampai 50, 25 tahun. 27 hari tak berpuasa. Saya kata saya tak berani nak cakap apa haji. Dia kata ustaz tolonglah ustaz. Banyak ni duit nak pakai ni. Nak pakai ni. Ni bukan soal nak pakai. Ni ketetapan. Tapi saya tak tolong kira kan. Saya kata pergi kira pusat zakat. Kira pusat zakat, dia pun kira balik. Dia ambil kalkulator, dua kalkulator. Satu kalkulator untuk Syafi'i 1/4, jadi RM1.75. Lepas tu dia ada juga guna pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi dia half. Tapi tidak ada gandaan. Jadi dia jadi RM3.50. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata ini selamat sikit ustaz, selamat sikit lah. Saya kata aduh, saya pun bagi jalan keluar pun payah juga tuan-tuan. Kita bagi jalan keluar kat dia supaya tindakan dia adalah sebab ada negeri yang terima untuk bayar half. Makna kata tak perlu gandaan, tapi dia bayar half. Tapi saya cenderung bayar je lah gandaan kalau duit ada. Kita yang salah. Sepatutnya kalau kita tak berpuasa tahun ni, contoh Ramadan lepas ada baki lagi berapa hari ni, wajib puasa. Untuk pastikanlah. Tapi dia tak berpuasa. Jadi dia tak berpuasa, masuk Ramadan yang baru. Bila masuk Ramadan yang baru, lepas Ramadan dia kena fidyah dan juga qada tu wajib ganti. Qada tak ganda Tuan-tuan tak berpuasa 27 hari tahun 80, tetap 27 hari juga kita kena. Kalau tahun 81 27 hari juga tetap 27 hari juga. Jadi 54 hari dah.
Macam tu lah kan? Jadi salah ke? Tak salah pun. Tapi tetap tak nak tuan-tuan, tetap kena puasa. Tapi ada orang dia kata tak daya dah ustaz nak puasa tiap-tiap hari. Gila lah kalau orang puasa tiap-tiap hari. Tak gila tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa orang gila sebab berpuasa. Tuan-tuan pernah jumpa? Kalau tuan-tuan pernah jumpa, tuan-tuan bagi tahu saya. Saya tak pernah jumpa. Orang gila pun puasa. Saya ada buka puasa dulu. Buka puasa dekat masjid. Bila buka puasa dekat masjid ni, ada satu orang kurang waras lah, kurang waras sikit kan. Datang buka puasa, kita kenal dia. Kita kata bang, ni lah. Dia pun datang, dia ambil lauk, dia duduk. Jadi yang ada satu Pak Haji tu, dia terus cakap lah, kau puasa ke tak hari ni? Dia boleh tanya orang yang kurang sioman ni puasa ke tak. Orang kurang sioman ni pun pandai. Dia terus cakap lah, saya pun nak dengar bunyi azan baru buka puasa. Siapa gila, saya ke awak gila? Dia kata kat Pak Haji tu. Pak Haji tu terdiam, saya dah gelak dah. Lepas tu dia kata, ustaz gelak-gelak kenapa? Dia marah saya pula kan? Pak Haji tu marah kita pula, ustaz gelak-gelak kenapa? Saya kata betul lah jawapan orang gila ni. Dia pun tunggu azan untuk buka puasa. Yang kau boleh tanya puasa ke tidak? Siapa yang gila kan? Orang tu tunggu tau. Buka-buka puasa, baca doa. Biarkan budak yang kurang sioman ni baca doa. Baca doanya betul. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la zika aftarna bi rahmatika ya marhamin. Dia baca betul. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dia baca betul. Dia makan apa semua tuan-tuan. Saya kata Allahu akbar. Cuma dia kurang siomannya. Dia semayang cara kurang sioman lah. Kurang-kurang dia semayang. Dia ambil wudu. Kalau isyak bunyi azan, dia pergi ambil wudu dulu, masuk dalam balik kan? Orang tanya dia, ni ambil wudu banyak sangat, tadi dia ambil maghrib, isyak dah ambil maghrib. Dia kata tak ada masalah lah kalau wudu banyak kali. Ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Saya pun pelik juga orang nak mengata dia, padahal dia buat tu benda okey. Dia nak tajdid akan wudu, nak memperbaharui akan wudu. Orang yang suka berwudu ni, tapi dia kurang sioman, adalah sebab-sebab dia kan? Tapi kita kata orang kita sebenarnya, kita pun tak tahu orang kita ni mana satu gila. Mana satu gila pun kita tak tahu tuan-tuan, wallahu alam. Tapi itu hakikat dia lah untuk kita faham, patah balik tentang isu fidyah. Jadi apabila kita berbicara berkenaan dengan fidyah ni tuan-tuan, maka ada beberapa perkara, isu perbincangan berkenaan dengan fidyah ni kan? Berkenaan dengan fidyah ni. Jadi berkenaan dengan fidyah ni, apabila kita memahami secara jelas, kita baru sedar kan? Dia ada beberapa golongan yang kena bayar fidyah, kena qada. Senang tadi disebutkan asas dua. Siapa yang musafir kan? Faman kana maridan, disebutkan dalam ayat Quran, bila Allah Subhanahu wa taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau yang musafir, yang sakit, dia berbuka, dia kena ganti. Tapi ada orang tanya, dia kata ustaz, kalau musafir ni memang kena tak payah puasa ke? Tak, kalau awak musafir, awak ada kekuatan untuk tubuh badan, tidak ada kesulitan, puasa je lah. Sebab itu memahami ayat ni dia kena menyeluruh. Kalau ada kesulitan, masyaqqah, ada kesulitan, maka pada ketika itu dia dapatlah rukhsah dia. Kelebihan dia sama juga dengan orang musafir. Dia boleh untuk qasar. Dia boleh ambil untuk qasar, daripada 4 jadikan 2. Dapat pula kelebihan, boleh jamak pula jadi jamak qasar. Itu kelebihan kepada orang musafir kan? Tapi kalau kita pada orang yang memang ada kudrat tubuh badan, kita musafir, tekan minyak aja, sampai R&R je nak makan. Sampai R&R je nak makan. Itu tak kena tuan-tuan. Lepas tu rumah kita bukan jauh. Rumah kita tak jauh. Contohlah kita duduk sini, kita orang Seremban. Seremban pula belah ujung sikit lah, belah Ulu Bendul, nak masuk ke Kuala Pilah, belah Ulu Bendul. Jadi lebih kurang 90 kilo. 90 kilo ni boleh untuk jamak. Sebab kita penetapan dah letakkan berapa buah negeri, asal 83 turun 81 tak ada masalah. Kita kata 90 kilo lah, 100 kilo. Lebih kurang 100 kilo ni sampai 100 kilo ni. Tapi tekan minyak 100 kilo, kalau naik highway ni tuan-tuan, sejam suku je, tak rasa penat. Tapi nak berbuka, sampai R&R Seremban ni nak kira buka. Dia kata alang-alang dah boleh musafir, alang-alang sapu je orang kita kan? Dia orang kita dia suka macam tu kan? Padahal kalau dia buka puasa, dia kena ganti ke tidak?
Kena wajib ganti. Kita tanya soalan kedua, kau sanggup ke nak ganti hari yang lain? Dia diam pula. Dia kata itulah masalahnya. Sebab ramai orang dia berbuka seronok, tapi bila nak ganti dia tak nak. Bila nak ganti, alah dia kata susah lah nak ganti, itulah inilah dan sebagainya. Ini perit sikit. Lepas tu kalau boleh kita tahankan, kita bagi tahu tak payahlah nak berbuka, kecuali dalam keadaan masyaqqah yang memang sulit. Memang sulit untuk ni, silakanlah. Sama juga dengan orang musafir, dia nak buat jamak qasar, kan? Kalau dia nak buat jamak qasar, terpulang kepada dia, tidak ada salah. Sebab itu penetapan syarak. Tapi ada jenis orang, dia tak ada jamak qasar, kawan dia ni nak tamam, dia marahkan kawan dia. Dia kata, apalah kau ni tamam, kan? Sepatutnya kau buat jamak qasar sebab kau musafir. Kawan dia pula kata, kita ni dah tua, bukan boleh duduk kereta lama-lama. Dia nak pergi ke belah Kedah, contohlah, dia nak pergi Kedah. Jadi sampai je satu tempat, dia kata kita masuk masuk simpang highway ni lah, masuk exit keluar. Dia kata masjid pun 2 km je daripada exit ni. Dia pun masuk, sembahyang zuhur 4 rakaat. Habis sembahyang apa semua, keluar balik. Dia pun tak tergesa-gesa untuk pergi ke Kedah tu, dia tak tergesa-gesa. Dia pun keluar balik highway, sembahyang zuhur tadi tu, jalan sikit sampai ke belah area Perak. Sampai Perak pun tuan-tuan, ujung Perak lah, kita kata ujung Perak sikit, Parit Buntar. Dia pun masuk highway, ataupun kita kata Simpang Jawi. Simpang Jawi tu dia ada satu masjid. Saya kalau tengok Simpang Jawi ni, saya teringat masjid tuan-tuan. Sebab bilik air dia cantik, lebih kurang macam tuan-tuan. Kategori bilik air cantik ni dekat sini tak banyak. Kalau dekat masjid KL ni lah, sini masjid Bukit Damansara, Saidina Omar, yang dia punya toilet dia cantik. Masjid sini, yang sana. Kemudian kalau di area Jawi tu, kalau tuan-tuan nampak SPS, seberang Perai Selatan Jawi tu, tuan-tuan keluar dia, area masjid tu, bilik air dia cantik. Kadang-kadang saya pergi tu bukan sebab nak sembahyang, pergi nak kencing. Nak kencing tu bilik air, padahal air ada, tapi saja. Sebab kadang-kadang bila dah masuk bilik air dia, kita kata kat anak, ambil uduk sekali lah kita sembahyang. Sembahyang tuan-tuan, bukan sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu cabutlah keluar. Kan tak ada masalah, sebab tumpang bilik air dia. Macam tuan-tuan sebiji, lebih kurang lah. Kan kita masuk tu selesa. Bilik air kita ni tuan-tuan, tu kelebihannya, bilik air kita ni masuk, rasa macam tak nak keluar dah. Bilik air masjid lain, maaf saya sebut lah, bilik air masjid lain, kita masuk, keluar, tak nak masuk dah. Katak keluar, ada tuan-tuan. Ada sekali kita masuk katak, 2 ekor pula tu. Kita pula nak sakit perut dah, kita kata nanya betul kat aku. Tak boleh nak kata apa. Ada yang ulau, ada kita pun tak boleh nak kata apa lah. Tapi bila macam ni, dia selamat sikit, selesa sikit. Kadang-kadang jemaah lalu-lalu ni, keselesaan tu kena jaga, patah balik cerita. Jadi dia singgah masjid SPU tadi, SPS tadi tu, dia sembahyang asar. Lepas sembahyang asar tu, dia naik kereta balik, relax, dia singgah Penang, makan-makan nasi kandar apa semua tepi highway tu. Dia lajak balik sampai Sungai Petani. Sungai Petani masuk maghrib, dia sembahyang maghrib dulu. Dia masuk sembahyang maghrib dulu, Masjid Madat contohlah. Dia turun highway Sungai Petani Selatan, dia masuk Masjid Madat 4 km daripada highway. 4 km sembahyang Masjid Madat, naik balik highway, baru pergi ke Alustar. Contoh, dia pergi ke Alustar, selesai masalah. Kawan dia kata, apa lah kau susah sangat? Dia kata tak ada susah, kita pun orang tua, nak duduk dalam kereta lama-lama sakit pinggang. Dia kata kurang-kurang kita dapatlah niat itikaf, kita buatlah tahiyatul masjid, dapat sikit-sikit, simple. Pada saya, tindakan yang pertama pun betul. Kalau dia nak buat jamak qasar pun betul, tak salah. Tindakan yang kedua, dia nak buat tamam pun tak salah. Tapi saya lebih cenderung baik buat tamam. Dia banyak benda boleh ibadat, dia buat lakukan. Dia kata tak boleh. Dia marah saya hari tu. Dia kata, ustaz lah, apalah ustaz ni, biarkan orang buat tamam. Biarlah orang tu nak buat tamam, tak ada masalah. Kita layan ke orang tua, tak ada masalah. Dia boleh cakap, lain kali ambil lah jamak qasar ni, lagi senang. Hari tu dia nak pergi buat umrah. Saya tertarik bila berlaku kejadian dia nak pergi buat umrah. Dia nak pergi buat umrah, dia naik flight dia sampai Madinah. Tapi dia nak pergi umrah ni, sampai Madinah, dia duduk Madinah 2 hari. Boleh jamak qasar ke tidak? Dia nak pergi buat umrah ni, umrah dia dekat Mekah, jadi dia boleh buat jamak qasar ke tidak? Tuan-tuan,
Boleh lah. Sebab dia nak pergi Mekah, tapi dia pergi singgah dulu, ziarah dulu dekat Madinatul Munawwarah. Tapi tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak jumpa orang sampai-sampai dekat Madinatul Munawwarah dia buat jamak kasar? Padahal dia nak pergi Mekah ni. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa. Dia orang mesti buat tamam. Bila saya tanya dekat dia, oh, bila sampai Madinah awak pula buat tamam, kenapa tak buat jamak kasar? Dia kata gila, bayar dekat 10,000. Bayar 10,000 nak buat jamak kasar. Dia kata orang memang nak pergi bekerja, nak buat ibadat. Kita kata hari tu awak kata kita bodoh. Awak pun sama, kita kata kat dia lah, awak pun sama. Kan, sebab awak nak gunakan agama kepentingan awak. Kan, menggunakan agama bila yang senang nak disenang-senangkan, bila yang ni nak ambil pendapat yang ni. Saya kata kalau macam tu awak dah pegang jamak kasar hari tu, awak marahkan orang buat tamam. Bila awak sampai Madinah, awak yang buat tamam. Sebab bila buat semayang dekat Masjid Nabi, dapat pahalanya banyak. Betul tak? Jadi memang orang akan bekerja. Zuhur dia akan pergi, Asar dia akan pergi, Maghrib dia pergi, dia siap tunggu Isyak. Padahal boleh je di Maghrib dia ambil, lepas habis semayang dengan imam, dia ambil 2 rakaat untuk Isyak, kemudian dia balik hotel, boleh tak? Boleh. Kenapa awak tunggu? Dia pun fikir-fikir, dia kata betul juga setakat ustaz ni. Saya kata sebab itulah kalau nak buat ibadat yang sempurna, tidak ada masalah, tidak salah. Tapi awak jangan menyalahkan orang. Kita kata macam tu, awak jangan menyalahkan orang. Simple. Agama ni simple. Kita ni suka menyalahkan orang. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi cara dia punya bercakap ni, hujah dia tu tak kena. Keadaan. Tapi sampai Mekah pun sama juga. Kita pun akan buat untuk tamam juga, kecuali dalam perjalanan untuk ke Jeddah. Mungkin dalam perjalanan ke Jeddah kita akan berhenti dekat Masjid Terapung. Masjid Terapung tu kita akan buat jamak qasar. Itu kemungkinan sebab kita nak ke airport. Itu normal. Kalau sama juga daripada Madinah kita singgah ke Bir Ali. Dalam perjalanan tu mungkin kita berjumpa dengan Maghrib dan Isyak, kita akan jamak qasar. Kita akan macam tu. Tapi ketika mana dekat Masjid Nabi, dia buat tamam, itu okey. Itu baik. Sebab kita buat 2 rakaat, 4 rakaat dapat pahala banyak. Ibadatnya banyak dan sebagainya. Dua-dua ada pahala kelebihan masing-masing. Begitulah. Lari jauh ni tuan-tuan ni buat fidyah. Fidyah, tapi kita nak kaitkan tadi fidyah dengan musafir. Jadi nak tak nak dia kena ganti. Jadi kalau sakit pun sama. Sakit ni dia ada beberapa kategori sakit. Ini pun kita nak kena clear. Beberapa kategori sakit yang berkait dengan qada dan juga fidyah. Qada dan juga fidyah. Apa kategori sakit dia? Yang pertama, dia sakit meninggalkan puasa kerana tua. Tua yang bagaimana? Tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Jika mereka berpuasa akan memudaratkan diri dia. Satu jenis bedridden, yang kedua jenis memang makan ubat dia. Dia tak boleh kalau makan ubat ni, lari jauh ni tak boleh. Bermaksud kalau makan ubat pukul 8 pagi kena makan ubat. Kalau pukul 2 petang kena makan ubat. Kalau makan lewat sikit dia jadi pening, dia jadi macam tu lah, weng-weng sikit, nampak tuan-tuan. Jadi nak tak nak, orang macam ni memang dia orang tua yang dia ni tak perlu untuk berpuasa dan tidak perlu untuk ganti. Dia tak perlu, dia pun tak larat sangat. Orang tua kan tak larat sangat, kudrat pun tak ada. Sebab itu dalam kitab Sulamul Muqtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi Syekh Abdullah Al-Fatani, maka disebutkan, nakalkan bahawa orang tu mesti mukallaf dan berkuasa untuk berpuasa. Ada kudrat. Puasa ni kena ada kudrat untuk berpuasa. Sebab itulah saya tertarik ada satu Dr. On. Kalau tuan-tuan ada tengok kadang Dr. On, dia macam mamak-mamak sikit lah Dr. On. Bila orang tanya dia antara cara yang terbaik, suplemen yang terbaik, minum air kosong, intermittent fasting, puasa. Sebab itu bila orang tanya, saya share dengan tuan-tuan. Saya ni berat badan saya dulu 130 kilo. Tuan-tuan boleh bayang tak 130 kilo tu macam mana? Gemuk Tuhan dia tahu dia punya gemuk dia tuan-tuan. Leher pun tak ada. 130 kilo macam tu. Jadi shoot turun sampai 68 kilo. Daripada 130 turun sampai 68. Jadi orang tanya lah, ada makan suplemen ke apa ke, saya pun tak tahu nak jawab. Bila Dr. On sebut tu, saya terfikir. Saya kata itulah suplemen saya. Suplemen saya satu air kosong. Air mineral lah, mineral water, bukan kepala putih, kepala biru. Kepala biru ke kepala hijau ke kepala apa ke tak kisah. Yang penting mineral water. Dia ada tulis sini. Mineral water. Mineral water ni okey lah kita konsum dalam badan ni, adalah apa-apa yang betul, energi dan sebagainya. Kalau kosong, rugi pula kalau kepala putih ni.
kan? Kalau saja nak minum kepala putih tu okey lah, kalau tak ada air lain, kan? Kalau air kepala biru ni kira okey lah tuan-tuan. Itu nak cerita. Yang kedua, cara yang terbaik adalah berpuasa. Saya dulu ada satu penyakit darah tinggi, kan? Darah tinggi. Dia kata, ustaz, darah tinggi biasa. Tak, saya ada buku. Kalau darah tinggi ada buku tu, teruk lah tu. Lepas tu saya tak boleh tidur duduk. Saya punya tidur tuan-tuan semua macam ni, daripada pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Macam ni lah, duduk tuan-tuan. Jenuh nak lena. Tuan-tuan boleh tak? Cuba try. Tuan-tuan duduk tertidur. Tak boleh, kecuali dalam kuliah tu boleh lah. Kalau bukan kuliah, susah nak tidur. Saja nak tidur dalam khutbah boleh lah duduk. Tapi tuan-tuan memang macam tu lah saya punya tidur. Lena macam tu lah. Sampai pukul 5 pagi sakit pinggang tuan-tuan. Bila kita bangun ni, dia punya berat tu, dia tertekan dekat pinggang tu, sakit sangat. Tak boleh nak kata apa lah. Saya kata, apa nak buat? Kawan satu rumah dengan saya, dia kata macam ni lah, Di. Dia panggil saya Di. Macam ni lah, Di. Kita start kau minum air kosong dulu. Saya tak suka nak minum air kosong sangat. Tapi dia kata kalau tak minum air kosong, kita tak tahu. Kita nak konsum benda bagus dulu dalam badan. Nak buang benda kotor. Bila minum tuan-tuan, rupanya minum air kosong boleh turunkan berat badan. Baru saya tahu. Kita duk ingatkan, apa ni tak minum air kosong, duk minum lah satu hari 2-3 liter, duk minum. Berat badan makin kurang, 128, 129, 128. Saya kata okey lah ni. Lepas tu dia kata cuba try puasa. Dia puasa, kita puasa, sama-sama puasa lah. Satu rumah sewa. Waktu tu saya kerja kat Sarawak. Dia pun cakap kita puasa sama-sama lah satu rumah, jadi tak nampak penat untuk puasa sunat Isnin Khamis. Kita try, rupanya turun tuan-tuan. Rupanya turun. Walaupun buka puasa tu macam lembu lapau. Buka puasa tu macam lembu lapau tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa, dapat makan betul-betul. Tapi kita makan banyak pun dia ada limit. Dia ada limit. Kenyang berhenti lah, betul tak? Kenyang berhenti adalah 2 pinggan lah. Beza dengan tuan-tuan ni 2 pinggan. Saya punya makan dulu, kalau macam sekarang ni 1 pinggan. Kalau dulu punya 130 kilo 2 pinggan makan. Jadi kita makan 2 pinggan. Habis begitu. Lepas tu dia tukar pula sahur. Sahur air kosong juga untuk sahur, campur dengan kurma. Nama dia air nabis. Bagus. Kalau tuan-tuan nak buat untuk Ramadan ni okey. Saya selalu buat. Bubur kurma 2 biji. Janganlah kurma murah. Orang kita kurma kulit tu. Kurma kulit tu kurma murah. Yang RM10 tu. Satu kotak tu, itu kurma murah. Belilah yang elok sikit. Tuan-tuan nak beli kurma apa paling bagus, ajwa. Ambil ajwa 2 biji, buangkan dia punya biji dia tu, letakkan dalam air. Pagi besok confirm manis. Letak dalam, kadang-kadang letak keluar, kadang letak dalam peti sejuk, confirm manis. Minum lebih kurang 250 ml ataupun 500 ml minum. Okey tuan-tuan, boleh tahan. Makan kurma 2 biji, tambah sikit, tak makan nasi apa semua, boleh tahan. InsyaAllah tuan-tuan. 2 benda tu cantik dah. Minum air kosong, kemudian berpuasa. Siapa yang darah tinggi, kadang-kadang banyak orang kita yang senior lah, abang-abang senior ni banyak geng darah tinggi. Entah dia marah apa tak tahulah. Darah tinggi, panah darah ni pun satu hal juga. Cuba puasa, cuba mengamalkan minum air kosong, insya-Allah lah tuan-tuan, ada ketenangan dekat situ lah. Dia boleh cure. Sampai doktor kata, betul ke awak darah tinggi ni hilang? Cek banyak kali tuan-tuan. Biasa 170, 108, 200 tu normal. Yang latest ni 102, 105, lebih-lebih pun 119, 120 kadang-kadang lah. Kadang-kadang adalah dapat 120, itu pun jarang. Biasanya 102, 103. Tapi nampak macam rendah lah. Tapi okey je, tak ada masalah pun. Bila cek balik, bila kita dalam badan ni okey, insya-Allah ada kesihatan. Sebab itulah bila Allah sebut wasaumu li wa ana ajzibi dalam hadis kursi, puasa tu untuk Allah, Allah yang akan bagi ganjaran. Kita tak tahu ganjaran apa. Setiap orang ni berbeza-beza ganjaran pada orang yang berpuasa, berbeza-beza. Macam saya sebut tadi, kita tak pernah jumpa orang yang berpuasa mati, tak pernah. Ada satu hamba Allah, tuan-tuan, Pak Sumit, tuan-tuan pernah dengar? Pak Sumit Bukit Tembaga kat Kedah, dekat Pokok Sena. Saya selalulah ziarah dia. Yang last saya latest sebelum PKP tu ziarah dia dah meninggal lah, almarhum. Saya bawa anak saya pun semua pergi kat dia, tahnikkan anak. Tapi dia puasa waktu tu, dia bacakan doa tahnik je. Saya tanya dia, berkenaan dengan puasa ni, saya jumpa beberapa pandangan ulama' bahawa boleh untuk berpuasa sepanjang tahun kecuali hari yang haram puasa je, tidak berpuasa. Dia pun ambil pendapat dia kata jarang dia nak bincang benda tu. Jadi pun dia bincang dengan kita bagai tuan-tuan, ada discuss sikit buat puasa sepanjang tahun.
Puasa sepanjang tahun ni dia menajamkan akal, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu dia, waktu sahur, tasaharu fa inna fi sahur barakah, ada keberkatan apa semua, ini kita nak kena clear. Kan? Itu yang pertama lah yang kita nak kaitkan dengan penyakit tua ni. Jadi itu kalau tua, dia tidak perlu untuk puasa, untuk qada, sebab dia tak larat dah. Jadi dia perlu untuk bayar fidyah. Bila dia kena bayar? Waktu tu juga. Waktu tu juga. Bermaksud apa tuan-tuan? Kalau dia tak puasa, dia kena bayar fidyah waktu tu juga, sesegera mungkin. Kemudian saya lajukan sikit, kita nak azan lah. Kemudian kalau dia boleh ganti puasa, maka dia kena ganti puasa. Dia sakit tapi kena ganti puasa, dia ganti puasa, fidyah tak payah bayar lagi. Tapi kalau berlalu tahun, Ramadan kali ni dia tak sempat untuk ganti, jadi bila dah berlalu Ramadan yang ke depan ni, maka pada ketika itu dia kena bayar fidyah, qada dan bayar fidyah. Itu clear. Lagi orang yang meninggalkan puasa, musafir sama juga kita sebutkan, berkenaan dengan musafir dia kena qada lah. Kemudian kalau ibu yang menyusu bayi ataupun hamil, dia bimbang atas keselamatan bayi dia, dia kena qada pun kena qada, kena bayar fidyah pun kena bayar fidyah. Itu kaedah dia. Kemudian bayar fidyah pun bayar fidyah. Tapi kalau dia orang mengandung dan juga dia menyusukan anak, dia cuma takut akan diri dia, dia bimbang atas keselamatan diri, dia kena qada, fidyah tak bayar. Tapi kalau berlalu tahun, dia kena bayar fidyah dah. Kenalah start ganti. Begitu hakikat dia. Supaya kita nampak berkenaan dengan fidyah ni macam mana. Itu surface lah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi tuan-tuan balik, tuan-tuan catat berapa hari yang tak puasa. Kalau tak puasa, saya tak tuduh tuan-tuan tak puasa. Balik ni kita boleh lah tengok sikit-sikit ke apa ke, tuan-tuan catat. Letak dekat dinding pintu bilik, dalam bilik kamar kita tu tulis. Kita kata kat bini, kalau aku tak mati ke apa ke, yang ni kau kirakan balik ke pusat zakat, nanti kau tolong bayarkan fidyah ni. Jadi daripada harta aku, ambil dulu sebelum nak bagi pusaka, selesaikan yang ni. Sebab aku pun tak tahu nak ganti bila. Ini 1 tahun 10 hari waktu muda. Dah umur 50 baru nak penuh. Jadi kita kata itu pun nak kena kira. Tapi saya doa lah tuan-tuan, diberikan kekuatan tubuh badan. Kalau ada tertinggal, insya-Allah diberikan kekuatan kat kita untuk qada. Dan juga diberikan kelebihan dekat kita tuan-tuan, untuk kita ni boleh bayar fidyah. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah wa radha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.